Assalamualaikum murid-murid. Selamat petang. Bertemu kembali dalam pimpinan pada minggu ini. Okey, minggu ini diketuai oleh Cikgu Zaidir, Cikgu Julia, Cikgu Irda dan juga Ustazah Ain. Okey, bulan 8 ni adalah bulan yang sangat penting untuk kita semua. Sepanjang bulan 8 ni kita akan teruskan PDPR kita, dan PDPR yang terbaru murid-murid kena terlibat secara sepenuhnya, macam di sekolah. Kehadiran murid-murid dikira seperti di sekolah. Baiklah, minggu ini kita nak belajar menghafaz lagu sekolah. Minggu ni kita nak hafaz satu je lagu, iaitu lagu sekolah. Jom kita hafaz bersama-sama. Nyanyi sama-sama tau. Semangat guru kami mencurah ilmu sepanjang waktu tanpa mengenal debu. Bersama membina wawasan negara ke arah putrajaya, kami berjanji setia berbakti dengan hati yang suci. Bersama terus maju, sekolah genderang milik menuju era baru. Kami berdoa pada Yang Esa agar maju terus maju. Kami berdoa pada Yang Esa agar maju terus maju. SKJH maju terus maju. Okey, terbaik semua murid-murid. Semoga dengan cara macam ini kita boleh hafal lagu sekolah dengan baik. Okey, minggu ini kita nak dengarkan ucapan daripada Ketua Guru Bertugas kita, iaitu Cikgu Zaidir. Jom kita dengarkan Cikgu Zaidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di dalam sesi E Perhimpunan pada minggu ini 2 Ogos 2021. Pada minggu ini saya, Cikgu Muhammad Zaidir bin Zainal Abidin, akan bertugas bersama-sama dengan 3 rakan saya yang lain, iaitu Puan Irda, Ustazah Ainzan dan juga Madam Julia. Sekiranya terdapat sebarang permasalahan, kamu boleh merujuk kepada kami berempat. Alhamdulillah, murid-murid kita sekarang masih lagi berada dalam sesi PDPR. Okey, saya harap semuanya tenang untuk mengikuti sesi PDPR. Murid-murid, kita juga telah dikejutkan dengan beberapa berita yang menunjukkan rakan-rakan kita telah dijangkiti dengan wabak COVID-19. Kita juga sedia maklum bahawa kawasan Jenderal Hilir telah menjadi kawasan panas wabak COVID-19. Saya mendoakan rakan-rakan yang telah dijangkiti wabak COVID-19 ini supaya cepat sembuh, insya-Allah. Kepada yang lain, saya mengharapkan kamu menjaga diri kamu bersama keluarga kamu. Kekal duduk di rumah, jangan keluar ya. Baiklah murid-murid, pada minggu ini kita akan berkongsi mengenai menjaga harta benda sekolah. Baik, menjaga harta benda sekolah merupakan tanggungjawab kita bersama, tidak kira murid, guru ataupun kaki tangan sekolah. Sebagai seorang murid, kamu kena menjaga harta benda sekolah kerana harta benda sekolah merupakan harta benda bersama, iaitu kamu gunakan dan juga orang lain juga akan guna. Sebagai contoh, saya ambil contoh yang dekat, iaitu di dalam kelas kamu.
kamu menggunakan kerusi, meja dan juga ruang di dalam kelas untuk pembelajaran kamu. Jadi, kerusi meja tersebut hendaklah dijaga kerana bukan sahaja kamu yang akan menggunakannya, malah murid-murid yang akan datang yang akan menggunakannya juga. Oleh yang demikian, kita harus elakkan perbuatan-perbuatan merosakkan harta benda sekolah ataupun dikenali sebagai vandalisme harta benda sekolah. Sebagai contoh, perbuatan yang perlu kamu elakkan adalah seperti menconteng kerusi, meja, dinding kelas dan sebagainya. Baiklah murid-murid, apa kaitan menjaga harta benda sekolah dengan kehidupan kamu di rumah sekarang ini? Baik, bagaimana kita menjaga harta benda sekolah, begitu jugalah kita lakukan di rumah. Kita hendaklah menjaga barang-barang di rumah kerana barang-barang di rumah kita gunakan bersama-sama dengan keluarga kita. Baik, sebagai contoh, pinggan mangkuk, kerusi meja di rumah dan juga peralatan-peralatan yang berada di rumah haruslah kita jaga supaya tidak mudah rosak. Baik, kerana apa? Kerana peralatan-peralatan ini bukanlah murah untuk dibeli. Jadi, haruslah kita bertanggungjawab untuk menjaganya bersama. Baiklah murid-murid, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Saya doakan supaya semua murid dan juga keluarga kamu sihat sentiasa dan dijauhi daripada wabak COVID-19. InsyaAllah saya doakan semuanya sihat sentiasa dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, selamat ber-PDPR dengan jayanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Cikgu Zaidir di atas ucapan tadi. Murid-murid, kita kena menjaga harta benda. Tak kiralah harta benda di sekolah ataupun di rumah. Sekarang kita PDPR di rumah, kita jaga juga harta benda kita di rumah. Hello. Hello. Jom sekarang kita nak dengarkan ucapan daripada guru penolong kanan petang iaitu Puan Siti Faruza binti Asmungi. Jom kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Puan Guru Besar Puan Nurlaili binti Muhammad Nur, barisan guru penolong kanan, seterusnya guru-guru, SK Jenderal Hilir, ibu bapa penjaga dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu lagi di dalam e-Perhimpunan Rasmi Mingguan 2 Ogos 2021. Ucapan saya pada kali ini ingin saya sentuh berkaitan dengan tanggungjawab bersama pihak sekolah, guru-guru, murid-murid serta ibu bapa seluruh komuniti setempat bagi menjayakan pelaksanaan PDPR dalam tempoh PKP iaitu ketika negara sedang diuji dengan pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP membuatkan kita terpaksa dan dipaksa keluar daripada zon selesa dan rutin harian kita selama ni. Jika sebelum ni rutin hidup kita dilalui dengan cara yang normal, kini banyak aktiviti yang terpaksa kita tukar kaedah dan caranya dan menuju kepada satu kaedah iaitu normal baharu. Yang paling ketara sekali ialah peralatan media, peranti, komunikasi, gadget dan segalanya itu adalah satu perkara yang penting pada masa kini sebagai satu kehendak dan keperluan dalam melaksanakan PDPR yang telah dilaksanakan sekarang. Jadi dalam ucapan ini saya ingin menyentuh bagaimanakah PDPR yang bermakna dan berkesan. Jadi sebenarnya yang pertama adalah peranan guru. Itu adalah tonggak utama yang mana
guru-guru SK Jenderal Hilir menyalurkan segala ilmu dan juga pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara dan kaedah. Dan saya percaya guru-guru yang profesional dan terlatih ini mempunyai ladabnya, latihannya, kursusnya, dan ini sedaya upaya kita cuba laksanakan amanah dan tanggungjawab menyebarkan ilmu kepada murid-murid selagi hayat dikandung badan, insya-Allah. Tetapi tidak dinafikan juga guru-guru manusia biasa. Itu yang kita harus akur, tidak lain dan tidak bukan, dan kita tidak lari daripada melakukan kesilapan ataupun ada kekurangan. Oleh itu di sini peranan, sokongan, komunikasi dan kerjasama ibu bapa penjaga sangatlah penting bagi menjayakan PDPR ini. Selain daripada penglibatan aktif murid, hadir ketika PDPR, sentiasa respon, menghantar tugasan, bertanya soalan dan juga pelbagai lagi cara dalam PDPR, maka sokongan dan komunikasi berkesan di antara murid, ibu bapa dan guru itu adalah sangat-sangat penting bagi menjayakan PDPR yang sangat bermakna ini. Jadi inilah sokongan inilah, tanggungjawab inilah yang kita perlu garap bersama di antara ibu bapa, murid, guru, pihak sekolah dan seluruh komuniti setempat untuk memastikan anak-anak kita tidak tercicir dalam pelajaran. Jadi saya mohon kepada seluruh ibu bapa, penjaga serta murid-murid, anak-anak yang dikasihi sekalian, libatkan diri, jom kita masuk kelas PDPR, jalankan tanggungjawab sebagai seorang murid untuk sama-sama hadir, belajar dan terus belajar, usaha selagi boleh. Jadi mudah-mudahan info ringkas ini memberi gambaran jelas kepada semua bahawa guru sebenarnya semakin hari semakin mendepani satu cabaran di mana guru-guru perlu memastikan kehadiran, melaksanakan pelaporan setiap hari, setiap masa untuk melihat murid mana yang hadir, murid mana yang tercicir untuk memastikan PDPR ini berjaya dan berkesan. Jadi saya mohon sokongan, bantuan, kerjasama dan komunikasi semua di antara guru, murid dan ibu bapa bagi menjayakan tanggungjawab kita bersama, iaitu PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah berjalan dengan lancar dan berkesan dan paling penting bermakna untuk semua. Murid-murid yang dikasihi sekalian, ingin saya respon berkaitan dengan tema perhimpunan kita pada hari ini, iaitu azam baru seperti yang diterangkan oleh guru bertugas tadi. Jadi sebenarnya sedar tak sedar murid-murid, sebenarnya 9 hari lagi kita akan memasuki satu bulan baru dalam kalender Islam, iaitu bulan Muharram. Kalau dalam kalender Masihi, bulan Januari adalah bulan pertama, manakala kalender Islam, bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Islam. Jadi 9 hari lagi ya anak-anak. Jadi sebenarnya kita memasuki tahun baru dalam Islam. Kita nak perbaharui azam baru kita? Jom kita tengok. Sedikit sebanyak boleh membantu anak-anak untuk membina azam baru dan memperbaharui semula azam kita. Baiklah murid-murid, di sini dinyatakan azam baru yang perlu kita capai. Yang pertama ialah kita hendaklah menjadi manusia, anak, murid-murid yang lebih baik daripada semalam. Jika hari ini kita laksanakan contohnya ataupun semalam kita bangun lewat, jadi kita cuba untuk hari ini bangun lebih awal. Jika hari ini bangun lewat, esok kita dah azam malamnya untuk kita bangun lebih awal. Jadi lakukanlah perkara yang lebih baik pada hari ini daripada semalam dan kita laksanakan yang lebih baik esok daripada hari ini. Contohnya, murid-murid tidur lambat semalam. Jadi hari ini tanamkan azam, niat yang malam nanti kita tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Jadilah manusia yang cuba untuk menjadi lebih baik dari semalam dan menjadi lebih baik lagi
untuk esoknya daripada hari ini. Yang kedua, paling penting bagi murid-murid yang beragama Islam, menjaga solat 5 waktu yang fardu. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, kerana itu adalah tuntutan dan kefarduan yang wajib kepada setiap umat Islam. Jadi belajar-belajar untuk menjaga solat 5 waktu. Yang ketiga ialah azam baru. Antara azam baru yang murid-murid boleh laksanakan adalah delete malas. Buang sikap malas kita. Dan enter, tekan, kalau kita tekan laptop tu, enter, masukkan rajin dalam diri kita. Dan bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu perkara. Contohnya belajar bersungguh-sungguh. Nak buat latihan, buat bersungguh-sungguh. Nak baca buku, buat bersungguh-sungguh. Kemudian nak tolong ibu bapa, buat dengan bersungguh-sungguh dan sentiasa rajin. InsyaAllah itulah azam baru yang sangat-sangat dituntut untuk kita laksanakan. Yang keempat, sayangi diri sendiri. Macam mana bila kita duduk kat rumah, kita sentiasa berada dalam rumah, jangan duduk saja. Kita lakukan apa aktiviti yang boleh kita segarkan badan. Apa aktiviti yang kita boleh kita minati. Hobi kita, contohnya berkebun. Okey. Jadi kita beri reward, kita beri satu ganjaran kepada diri kita. Yang pertama, jaga penampilan diri, amalkan pemakanan yang sihat, amalkan kebersihan, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Dan contohnya pemakanan kita yang sihat, amalkan minum air masak yang mencukupi. Jadi perkara-perkara ini sangat penting dalam kita menyayangi diri kita sendiri. Okey, yang terakhir, kita perlu bersyukur. Itu azam kita. Apa sahaja yang kita dapat, apa sahaja nikmat yang kita dapat, yang telah dikurniakan, yang telah diberikan, syukur, ucapkanlah Alhamdulillah. Dan apabila kita ditimpa ujian, sentiasa bersabar. Itu juga adalah satu nikmat yang mana Allah telah kurniakan. Nikmat terbesar, sabar, itu adalah sebahagian daripada iman. Baiklah murid-murid, bersempena dengan tak lama lagi kita akan memasuki bulan Hijrah, iaitu bulan Muharram. Maka sama-sama kita jadikan azam baru sebagai pembakar semangat dan matlamat yang perlu digenggam pada tahun ini dan tahun-tahun akan datang. Marilah kita sama-sama menanamkan azam untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi murid-murid yang beragama Islam, dan tinggalkan sifat-sifat negatif yang selama ini berada di dalam diri kita. Buang, deletekan malas, enterkan rajin, bersungguh-sungguh. Kerana bila kita bersungguh-sungguh, kita akan menjadi anak yang berjaya, kita akan menjadi murid yang cemerlang, dan kita menjadi seorang hamba Allah yang saleh dan salihah insya-Allah. Jadi daripada azam ini jugalah akan memupuk sifat pentingnya kasih sayang, tolong menolong di antara satu sama lain. Dan sebenarnya azam ini satu kekuatan dan satu kejayaan di mana kita boleh menguasai banyaknya ilmu, dan juga kita boleh menjadikan diri kita seorang yang kekal positif. Dan yang paling penting, murid-murid yakin boleh, usaha selagi boleh, dan semoga kita menjadi insan yang bermanfaat kepada orang lain, insya-Allah. Sekian dahulu ucapan daripada saya, Guru Penolong Kanan SK Jenderam Hilir Puan Siti Fairuza binti Asmu'i. Dengan itu diucapkan jaga diri, jaga kesihatan dan selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai di sini sahaja murid-murid perhimpunan mingguan kita pada minggu ini. Jangan lupa segala pesanan yang telah disampaikan oleh cikgu-cikgu kita. Semoga murid-murid terus sukses dan selamat berada di rumah.